Hai, hello, Assalamualaikum. Okey Along, untuk video kali ni Wada nak tunjukkan kira-kira untuk Along yang sekarang ni Along tengah fikirkan berapa pertambahan perlindungan yang Along perlukan, sebab Along sekarang ni alhamdulillah dah lulus hartanah tahniah. Wada ucapkan dah lulus hartanah yang menilai 520,000. So loan Along pun dapat 520,000 dan Along hanya dapat coverage MRTT 72% sahaja daripada 520,000, 374,400. Ini coverage Along lah kan, anggaran dalam 72%. So baki yang tak cukup cover tu dalam 145,600. So ini baki loan Along yang tak dapat cover daripada MRTT. So kita bukan je melihat kepada baki loan ni Along. Ada banyak benda yang kita nak kena tengok supaya kita dapat make sure perlindungan yang kita ambil dapat cover semua benda ni. So ada 3 perkara penting. Yang pertama adalah satunya baki loan yang tak cukup cover. Yang kedua, Along kena fikirkan juga kos pengurusan pusaka. Macam yang kita tengok dalam Along dapat hadir ke seminar kita pada minggu lepas kan. Puan Zack dia dah lalui benda tu. Punya suami meninggalkan hartanah yang lebih daripada 2 juta. So banyak kos yang diperlukan oleh Puan Zack untuk menguruskan nak tukar nama tu. Maksimum lawyer boleh charge atas pengurusan tersebut 5% untuk kos pengurusan pusaka. Maksimum pusaka, maksimum lawyer boleh charge 5% daripada nilai semasa hartanah. So sekarang ni Along punya hartanah bernilai 520,000, tapi kenaikan hartanah ni sangat laju. Jadi kalaulah katakan nilai hartanah Along untuk 20 tahun akan datang bernilai 2 juta. So berapa kos hari ni? Kalau 5% daripada 2 juta pengurusan harta pusaka memerlukan 100,000 lah kan. 2 juta daripada 5% daripada 2 juta, kos yang waris perlukan adalah 100,000. 100,000 ni adalah hari ini, kos hari ni. So disebabkan kita ada inflasi setiap tahun, boleh kata 5% anggaran. So jom kita tengok 20 tahun lagi macam mana. So 100,000 hari ni, 20 tahun lagi dengan anggaran rate inflasi 5%, future value ataupun 20 tahun lagi waris kita perlukan 265,000 untuk menguruskan harta pusaka yang bernilai 2 juta. So 265K. So kalau untuk 20 tahun lagi, kos dah naik jadi 265,000. So total baki loan 145,600 plus kos pengurusan sahaja 265K, dekat sini je dah berapa? So dekat sini sahaja kita perlukan 410,000 lah, 410,600. Ini kira ngam-ngam, sebab baki hutang tadi pun kita ambil ngam-ngam kan. Kalau kita dapat naikkan lagi, lebihkan lagi bagus. Itu yang kedua dari segi kos pengurusan pusaka. Yang ketiga, benda penting yang ketiga, Along kena fikirkan juga part penggantian pendapatan. Kita bukan je bila kita meninggal, kita bukan nak fikir hutang kita je boleh settle. Kita pun akan fikir macam mana anak-anak kita, pasangan kita dapat teruskan kehidupan kalau kita dah tak ada pendapatan ketika tu. So macam mana family kita nak teruskan kehidupan. So sangat penting untuk kita tinggalkan penggantian pendapatan kepada keluarga. Sekurang-kurangnya 5 tahun
ke 10 tahun penggantian pendapatan yang sebaiknya lah kalau kita tinggalkan untuk keluarga. Alung punya pendapatan seingat Weda 9,000 kan. So 9,000 darab 12 bulan, 5 tahun lah kita ambil. So penggantian pendapatan untuk 5 tahun total 540,000 untuk penggantian pendapatan. So maksudnya kalau Alung dah tak ada pun dalam tempoh 5 tahun pasangan dan anak-anak masih boleh teruskan kehidupan macam biasa. Sebab pendapatan tu dah ada, penggantian pendapatan tu dah ada. So penggantian pendapatan plus baki dan pengurus dan kos pengurusan pusaka tadi dalam 410,600 total 950,600. So inilah kalau kita buat betul-betul kiraan, inilah anggaran yang sebenarnya lah. Lebih selamat kalau Alung standby 1 juta sekurang-kurangnya, 1 juta untuk pelupusan hutang, kos pengurusan pusaka dan juga penggantian pendapatan untuk dalam tempoh 5 tahun. So anggaran 1 juta tu eloklah kira ngam dah tu 1 juta. Kalau Alung kata 350,000 rasa macam cukup, tapi bila kita buat kira-kira macam ni, 3 perkara penting yang kita nak kena ambil berat, nak kena ambil kata apa? Kena ambil serius lah 3 perkara ni. Sebenarnya 350,000 tu sangat-sangat sikit, tak cukup. Dengan inflasinya setiap tahun 5%, yang hari ni kos waris perlukan 100,000, 20 tahun lagi waris dah perlukan 200 lebih. Jadi 1 juta untuk Alung tu kira dah ngam lah. So jom kita tengok quotation, sebab Weda ada buat quotation yang Alung minta 350 dengan 600,000 kan. So jom kalau kita tengok 1 juta punya kiraan. Okay, so ini quotation untuk Alung yang lebih detail lah. Kan dalam hari tu ada bagi dalam WhatsApp tu, mungkin Alung tak berapa nak faham dia punya detail. So hari ni Weda terangkan. So plan yang Alung ambil tu seperti yang Alung sedia maklum, dia daripada Great Eastern, nama dia iGreat Generasi. Tahun lepas plan ni dapat award penyelesaian takaful terbaik ketika COVID-19. Sedikit pengenalan kenapa Great Eastern Takaful sangat kukuh dia punya financial dia, sebab dia funded by GLC, iaitu Koperasi Tentera ataupun Lembaga Angkatan Tentera Malaysia. So untuk Alung punya quotation, Muhammad Faizal 42 tahun dan tidak merokok, age next birthday 42 tahun ya. Kat sini ada 3 quotation. Hari tu kita kira 350, 600,000. So hari ni Weda tambah lagi 1 juta sebab sekadar nak Alung tengok lah. Kan tadi kita dah kira anggaran 1 juta tu kira dah ngam untuk Alung, tapi tengok kepada bajet dan berapa Alung boleh bayar lah, boleh komit setiap bulan. Jadi kalau yang 350,000 ni semua package gold sebab kita dah masukkan tabung sakit kritikal sekali. Untuk yang 350,000 bulanan Alung RM248.20, 600,000 RM371.55 dan yang 1 juta punya pelindungan RM568.95. Jadi bulanan ni yang Alung kena bayar ni kekal sampai umur 60 tahun. Dia tak ada peningkatan, insya-Allah tak ada peningkatan sepanjang tempoh sampai umur Alung 60 tahun. Dan dia akan auto extend sehingga daripada 60 dia akan auto ke 80 tahun, daripada 80 tahun dia akan sambung lagi ke 100 tahun. Cuma tadi soalan Alung, adakah dia punya caruman tu berbeza? Ya, dia akan revise. Kat sini dia ada maklumkan caruman akan revise balik masa umur kita 60 tahun nak ke 80 tahun, caruman tu dia akan revise balik lah sebab risiko dah makin tinggi. Jadi 60 ke 80 dia akan revise balik, 80 ke 100 pun dia akan revise balik. Tapi sekurang-kurangnya kita dah ada plan tu. Kalau waktu tu baru kita nak ambil, memang kebanyakan takaful company tak akan susah dah nak approve
permohonan kita kalau tambah-tambah kalau dah ada penyakit ketika umur tu. So sekurang-kurangnya plan ni, CJ ni kita dah ada, cuma nak extend sahaja. Jadi apa manfaat dan perlindungan yang Alung dapat dalam iGrade Generasi? First sekali adalah perlu kematian lah, tabung kematian yang kita waris boleh gunakan sebagai pelupusan hutang. Jadi kalau meninggal, warislah yang akan dapat 350,000 ataupun 600,000 ataupun 1 juta pada tahun pertama sampai tahun keempat. Okey, kalau tahun kelima dia dah naik 10%. Okey, Alung boleh tengok dekat jadual kenaikan jumlah hibah ni. Kalau meninggal pada tahun kelima, waris dah dapat 385K ataupun 660,000 ataupun 1,100,000. Dia dah naik. So 5 tahun lagi akan datang, tahun ke-10 meninggal, dia naik lagi 10% dan 10%. Itu yang bestnya plan iGrade Generasi ni yang tak ada dekat mana-mana plan lain. Dia ada peningkatan percuma. Tapi jumlah bulanan yang kita bayar tu sampai umur 60 tahun kekal sahaja. So yang kedua, cacat kekal jumlah dia sama sebab dia dalam tabung yang sama. Jadi kalau meninggal, waris dapat. Dia akan tengok mana sampai dulu. Kalau berlaku cacat kekal, pemilik polisi lah yang akan dapat tunai 350,000 ataupun 600,000 ataupun 1 juta ataupun berapa dah kenaikan ketika tu. Kalau tahun ke-20, tengoklah tahun ke-20 berapa jumlah kenaikan dah ketika tu. Okey, kalau macam tadi kan, kalau meninggal pada tahun ke-20, waris perlukan sekurang-kurangnya 1 juta perlindungan. So Alung boleh tengok dekat sini. Kalau Alung ambil 350,000, pada tahun ke-20 dia dah meningkat jadi 490,000. Still sebenarnya tak cukup untuk cover. Kalau Alung ambil 600,000 coverage, pada tahun ke-20 dia dah naik jadi 840,000. Sekurang-kurangnya dah dapat cover baki hutang dan juga kos pengurusan pusaka. Cuma penggantian pendapatan tu dah kurang-kurang sikit lah, tapi at least okey, dah cover sikit. Dah ada lebihan untuk waris guna. Dan kalau Alung ambil 1 juta perlindungan, lagilah banyak ada lebihan yang waris boleh gunakan pada tahun ke-20 tu lah. Okey. Dan dekat sini yang ketiga adalah tabung sakit kritikal 100,000. Pemilik polisi akan dapat sekiranya dah sampai sakit kritikal tu tahap 3 ataupun 4. Dia cover 45 jenis sakit kritikal. Okay, jenis-jenis sakit kritikal ni pun nanti ada akan bagi dalam WhatsApp lah, 45 senarai sakit kritikal yang dia cover. Tahap 3 dan 4 kita dah dapat 100,000 yang boleh jadi penggantian pendapatan kita ketika tu. Sebab nak bayar rumah kan, nak bayar rumah MRTT langsung tak cover sakit kritikal. Jadi dengan pampasan 100,000 dan Alung ada tambahan lagi tabung sakit kritikal yang polisi sebelum ni total 250,000 kan, insyaAllah itu dah cukup cover lah untuk penggantian pendapatan untuk bayar balik pinjaman rumah dan kos sara hidup yang lain. So khairat kematian RM2,000 sama je untuk semua package. Waris akan dapat tambahan khairat kematian RM2,000 dan kematian ketika menunaikan haji dan umrah, waris akan dapat 2 kali ganda daripada jumlah hibah yang kita ambil. Kalau Alung ambil 350,000, meninggal di Mekah ataupun Madinah ketika menunaikan umrah ibadah di sana dalam tempoh 14 hari dekat sana, waris dapat 2 kali ganda, 700,000 lah. Kalau ambil yang 600,000, 1 juta, 200,000 yang waris dapat. Kalau ambil 1 juta, waris dapat 2 juta. Okay, 2 kali ganda. So dalam ni pun dah ada badal haji. Kalau tak sempat buat haji pun, Great Eastern akan upah untuk orang buatkan badal haji untuk kita. So waiver pun sangat penting. Waiver ni kalau berlakunya sakit kritikal tadi, tahap 3 ataupun 4, satunya kita dah dapat 100,000 dan yang kedua polisi ni Alung dah tak perlu bayar. Dia dah akan jadi percuma, auto percuma sampai umur kita 60 tahun. Jadi kalau dalam tempoh sebelum sampai umur 60 tahun, kalau ditakdirkan sakit kritikal, kita dah tak perlu dah nak menyimpan dalam polisi ni, tapi polisi ni akan kekal aktif sampai umur kita 60 tahun.
So yang ke-8 ni dia ada manfaat kematian disebabkan kemalangan. Kalau meninggal pada tahun ke-20 contohnya tadi, kalau ambil yang 600,000, waris dapat 840,000. Tapi kalau kematian tu adalah disebabkan kemalangan di Malaysia, waris akan dapat tambahan lagi 100,000. Total 940,000. Kalau kematian disebabkan kemalangan, kalau kematian tu disebabkan kemalangan ketika menaiki public transport berjadual, waris dapat tambahan lagi 200,000. Kalau kematian tu disebabkan kemalangan di luar negara, waris dapat tambahan lagi 300,000. Inilah manfaat-manfaat yang ada yang kita boleh dapat dalam takaful berbanding kalau kita menyimpan je sendiri duit tu, kita tak dapat manfaat yang macam ni. Okay, yang ni yang bawah ni adalah jadual kenaikan sampailah 10 kali kenaikan. Dia naik sampai 10 kali kenaikan. So dekat bawah ni adalah saving value yang kita ada. Saving value ni hasilnya daripada Great Eastern, dia ambil beberapa persen daripada caruman kita, dia invest. So daripada keuntungan tu lah dia akan masukkan ke dalam akaun kita lah. Sebenarnya bila kita umur makin meningkat, risiko tinggi. Sepatutnya memang ada kenaikan caruman, tapi kenapa caruman kita kekal sampai umur 60 tahun walaupun umur kita dah meningkat? Sebab polisi ni dia ada saving value. Jadi Great Eastern akan ambil je daripada saving value ni untuk top up caruman kita. Sekiranya ada kenaikan bila umur kita dah meningkat, ada kenaikan, Great Eastern tak minta klien untuk top up, dia tarik je daripada saving value yang ada. Jadi saving value ni dia membantu kita untuk kekalkan caruman sampai untuk tempoh yang panjang lah. Jadi masa umur 60 tahun, kalau Alung nak surrender, contohnya Alung mungkin dah tak ada apa-apa yang nak dirisaukan, mungkin memang nak surrender, so Alung akan dapatlah saving value yang ada ketika tu. Contohnya kalau ambil 1 juta pada umur 60 tahun nak surrender dah. So Alung akan dapatlah 35,000 ni boleh keluarkan. Tapi kalau Alung nak teruskan ke umur 80 tahun dan 100 tahun, so peningkatan caruman tu dia akan ada, ataupun Alung boleh guna je saving value yang ada ni untuk teruskan mencarum. So itulah dia punya manfaat yang Alung dapat dalam iGrade generasi. Sebenarnya kalau RM568 ni untuk 1 juta kan Alung, kita tengok. Kalau plan yang 1 juta, dia punya perlindungan tu 1 juta bulan RM569 ni, kalau kita menyimpan sendiri 569 darab 12 bulan, menyimpan sendiri darab 20 tahun, 136,560. 20 tahun menyimpan, 569, simpanlah setiap bulan sampailah 20 tahun, baru dapat 136,560. Ini je nilai yang kita dapat. Tapi macam mana kalau kita sempat menyimpan 5 tahun je, 10 tahun je, nilai ni makin berkurang. Dan ada risiko pula dibekukan, waris tak boleh nak guna, pasangan kita tak boleh nak guna untuk nak uruskan harta pusaka ke, nak teruskan bayar balik pinjaman ke. Dia dah tak boleh nak guna sebab simpanan tu dibekukan selagi urusan faraid belum selesai. Tapi kalau Alung menyimpan sikit, menyimpan dalam 569 ni dalam tabung hibah takaful, banyak sangat manfaat yang Alung akan dapatkan. Macam yang ada terangkan tadi, dah dapat minimum 1 juta. Kalau meninggal pada bila-bila pun, tahun kedua, tahun ketiga, waris dah ada dah 1 juta minimum. Dan kalau meninggal pada tahun kelima, ke-10, dia dah naik lagi 10%, dan ada lagi tambahan-tambahan manfaat kalau meninggal disebabkan kemalangan, meninggal disebabkan ketika menunaikan haji dan umrah. So ada banyak sangat manfaat yang kita dapat berbanding kita simpan sendiri. Sebenarnya takaful ni kita menyimpan untuk diri sendiri dan keluarga, bukan untuk orang lain. So Waida rasa itu saja penerangan daripada Waida. Kalau ada lagi yang tak jelas, nanti maklumkan balik dalam WhatsApp untuk ada terangkan semula. Assalamualaikum.